Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan kita ingin teruskan perkongsian pada pagi ini seperti yang kita buka sebentar tadi berkaitan dengan perkhidmatan kurier dan pastinya apabila berlaku sebarang isu masalah, kita yang pertama sebagai pengguna dan juga pembeli ini perlu mengetahui hak yang boleh kita lakukan kerana apa jalan ataupun saluran yang betul dalam memastikan bahawa yang pertama kita dapat terlebih dahulu barang yang kita beli ataupun kalau ada berlaku sebarang masalah boleh dapat ganti rugi yang diinginkan. Untuk itu kita bersama dengan seorang peguam berada bersama dengan saya pada ketika ini secara panggilan maya iaitu Puan Nor Zabita Muhammad Nor untuk kita berbicara mengenai hak pengguna dari segi undang-undang. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Ya, baik. Yang pertama terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Mungkin secara permulaan ini boleh kita kongsikan berkaitan dengan situasi sekarang ini, Puan Zabita. Melihat kepada isu yang timbul, ada juga beberapa video yang tular telah pun diberikan dan juga perkongsian di media sosial berkaitan dengan kes-kes yang telah melanda. Apa sebenarnya sebagai pengguna dan pembeli yang boleh kita lakukan pada masa ini sekiranya berdepan dengan masalah penghantaran daripada pihak kurier ini? Okey, baik. Sekiranya kita ni berdepan dengan masalah seperti yang berlaku sekarang ni, maknanya tiba-tiba barang tak sampai, barang rosak ataupun pecah, hilang pun ada. Apa yang boleh kita lakukan adalah pertama sekali kita kena tahu apakah langkah yang perlu diambil dan tanggungjawab kita. Ya. Tanggungjawab kita ni yang paling utamalah sebelum kita nak laksanakan hak kita ni, kita pun perlu laksanakan tanggungjawab. Sebab isu pengguna dengan penjual ni, okey, biasanya ada kedua-duanya pun ada tanggungjawab lah. So dalam keadaan syarikat penghantar ni, apakah tanggungjawab kita? Setiap syarikat penghantaran ni mereka ada website untuk kita tengok terma dan syaratnya. Adakah kita sebagai pengguna telah menjalankan kita punya tanggungjawab? Misalnya ada setengah barangan yang kita hantarkan, contoh mudah pecah. Ya, bila mudah pecah, sepatutnya sewaktu kita menghantarkan kita kena letak bungkusan yang betul macam bubble wrap contohnya. Tetapi sekiranya kita menghantarkan tanpa meletakkan barang-barang seperti ini, barang tu dihantar tiba-tiba pecah. Jadi kita tidak boleh menyalahkan secara keseluruhan kepada pihak penghantar. Sebab saya kata tadi kita kena lihat pula tanggungjawab kita ni apa. Okey. Kemudian juga ada setengah barangan yang mana kita hantar tu mungkin berisiko tinggi, macam telefon ataupun barang sekarang ni penghantaran penjualan tu ada barangan kemas juga yang dijual. Dan kita kena ingat juga ada syarikat-syarikat yang memang dia bagi ganti rugi, tetapi ganti ruginya ini biasanya terhad. Contoh kita itu saya kata kena tengok kepada terma dengan syarat. Kadang-kadang bila kita menghantarkan, mungkin kita rasa saya tak sign apa-apa pun, terma dan syarat, tak ada perjanjian pun. Tetapi secara asasnya apabila kita hantar sebenarnya kita adalah terikat dan tertakluk kepada syarat-syarat itu. Jadi kita kena tahu adakah kita ini, contoh kalau kita hantar barang yang mahal, kita kena ambil insurans. Sebenarnya ada juga insurans penghantaran tu. Jadi kita kena tahu kat situ, adakah kita telah menjalankan tanggungjawab kita. Sekiranya kita telah menjalankan tanggungjawab kita dan berlaku juga kerosakan, kehilangan, itu yang kita boleh tuntut. Ya, itu tanggungjawab pembeli atau penjual yang perlu dilihat ini? Itu adalah tanggungjawab penghantara pembeli. Tetapi tanggungjawab kepada syarikat penghantar pun ada juga. Tanggungjawab daripada syarikat penghantar ni maknanya kena menghantar secara dalam keadaan baik. Macam kita tengok hari tu yang tular ni berlaku ketidakpuasan hati apabila barang dibaling. Dibaling. Dan kita tengok video tu pun kita tahu akan berlaku kerosakan. Dah tentu. Jadi ini adalah merupakan tanggungjawab syarikat penghantar. Jadi dia ada beberapa langkah yang boleh kita tuntut. Kalau kita tengok setiap terma dan syarat syarikat-syarikat ini, memang pengguna berhak untuk menuntut. Tetapi dia ada juga had dia. Bagaimana kita boleh tuntut? Misalnya ada syarikat yang kata hadnya setakat RM200, RM300 untuk barangan yang dihantar di dalam negara. Tetapi tidak semestinya dapat RM300. Jadi misalnya kita beli satu barangan harga RM150. Tetapi kerosakan yang berlaku itu, contoh bila kita buka ada sikit saja kerosakan. Kerosakan tu mungkin bernilai dalam RM20. Mereka tidak akan bayar maksimum yang tadi saya katakan, mungkin RM20. Itu sahaja. Jadi kita kena tahu bagaimana, macam contoh kita nak buktikan yang bukan salah kita. Kita dah hantar ada bubble wrap, bungkusan yang betul. Jadi kita kena tangkap gambar, kita kena tunjuk ini bungkusannya. Kalau dalam keadaan pecah, remuk,
bungkusan di luar tu, kotak tu kan ada remuk ke ataupun terpenyek ke apa, kita kena tangkap gambar dan buktikan sebab dia ada langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menuntut. Ya, okey, baik. Itu tanggungjawab bersamalah. Dan sekiranya sekarang ni kita tahu ada lambakan banyak sekali bungkusan yang sedang berada di mana-mana perkhidmatan hantaran sekalipun. Ini mungkin ialah atas faktor mereka bekerja dari rumah, kita menggalakkan pembelian dalam talian. Okey, sekiranya kalau saya berdepan dengan isu tersebut, barangan saya sampai dalam keadaan yang tidak memuaskan, mungkin itu kalau sampailah. Kalau yang tak sampai-sampai lagi, itu satu isu yang berbeza pula. Sebagai pengguna, Puan Zabita, perkara pertama yang perlu saya lakukan, saya perlu laporkan kepada siapa, apa saluran yang perlu saya ambil, apakah interaksi di antara saya dan penjual, ataupun siapa yang perlu bersama dengan pihak kurier tersebut untuk maklumkan perkara ini. Okey. Baik, kalau kita tengok dalam laman web yang syarikat-syarikat penghantar ni, dia ada dah dinyatakan syarat-syarat menuntut. Jadi apabila syarat-syarat menuntut ni, maknanya ada setengah syarikat tu dia kata dalam tempoh 48 jam. Dan sekiranya terlebih masa, maka syarikat berhak untuk menolak tuntutan tersebut. Jadi kita ni apabila dapat sahaja barangan, kita kena sangatlah peka dan bertindak dengan laju. Kemudian ada syarat-syarat dia, contohnya kita kena isi borang, lepas tu ada pembuktian. Contoh kalau kita ni adalah penerima individu, kita kena tengok juga ada syarikat penghantaran yang kata yang boleh menuntut itu hanya penghantar saja, penerima tidak boleh menuntut. Misalnya, sebab tu saya kata apa-apa pun kita kena tengok syarat. Jadi kalaulah penerima barang yang diterima tu, kita lah pembeli, yang menghantar tu penjual selalunya. Jadi yang nak menuntut tu dah tentulah kita, kan? Jadi kita kena minta kebenaran daripada penghantar untuk bagi satu kuasa surat lah misalnya, untuk kata kita ni berhak menuntut. Dalam tempoh 48 jam seperti tadi tu, saya katakan isi borang, ambil gambar-gambar tu, kepilkan, adalah beberapa syarat-syarat yang perlu diambil. Itu di antara kita dan syarikat kurier. Ada juga sebenarnya mungkin ada ramai yang tidak peka, syarikat penghantaran ini bidang kuasanya jatuh kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Jadi aduan juga boleh kita buat di SKMM. Kita boleh buka laman web tu, memang tertera di situ antara bidang kuasa dan aduan-aduan yang boleh diterima. Jadi tadi kita dah buat aduan dekat syarikat, mungkinlah tidak dipenuhi aduan kita tu, mungkin boleh pergi kepada SKMM. Sebab syarikat-syarikat penghantaran ini mereka terikat di bawah Postal Services Act 2012. Sebab itu dia masih di bawah SKMM. Itu dan seterusnya. Kalau masih tidak berjaya juga, ada kes di mahkamah yang mana pengguna syarikat kurier ini menyaman syarikat kurier. Ada juga. Okey, maksudnya dia bergantung kepada severity cases tersebut lah yang berlaku. Okey Puan, mungkin yang terakhirnya sedikit nasihat kepada kedua-duanya, pengguna dan juga syarikat penghantar, untuk mengelakkan daripada perkara ini semakin berlanjutan secara ringkas. Silakan. Zaman sekarang ni memang penjualannya kebanyakan secara online. Jadi memang boleh kita kata trafik penghantaran tu sangat-sangat tinggi. Jadi sebagai pengguna ni, kalau kita dapat barang, kadang-kadang ada mungkin kita terlalu sibuk, lambat kita nak buka barangan tersebut. Jadi kita kena ingat kita terikat kepada tempoh masa tu. Bila kita buka selepas seminggu, rupa-rupanya barang pecah, dah lewat. Jadi nasihat saya, tolong ambil langkah proaktif, segerakan segala urusan. Dan kepada syarikat penghantar juga, tidak kiralah apa isu yang berlaku di dalam dalaman, hak pengguna adalah hak pengguna. Mereka perlu memastikan mereka telah melaksanakan hak terhadap pengguna. Ya, baik. Itu sangat jelas saya kira saranan tersebut. Terima kasih banyak-banyak Puan Nur Zabita Muhammad Nur, seorang peguam, dalam memberikan kita pencerahan berkaitan dengan hak pengguna sekiranya berlaku masalah dalam proses penghantaran ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Itu mungkin antara pencerahan dan juga penjelasan yang boleh kita dapat dalam memastikan bahawa hak kita sebagai pengguna, yang penting kita mematuhi tanggungjawab ataupun kita menjalankan terlebih dahulu tanggungjawab sebagai penghantar dan juga penerima sebelum kita ingin melakukan sesuatu.